Baik Karim, InsyaAllah pagi-pagi ni kita dengar beberapa buah hadis. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita insyaAllah. Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hadis qudsi ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak dapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah, lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah ke atas segala ciptaannya. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hadis qudsi ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah, lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah ke atas segala ciptaannya. An Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Qur'anu musyaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ilan nar. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang mana syafaatnya diterima dan pembela yang mana pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, yakni dengan beramal dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga. Sementara sesiapa yang meletaknya di belakang, yakni tidak beramal dengannya, maka Al-Quran akan menolaknya ke dalam neraka. Sayyidina Jabir meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang mana syafaatnya diterima dan pembela yang mana pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya dengan membaca serta beramal dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga. Sementara sesiapa yang meletaknya di belakang, yang ini tidak membaca dan beramal dengannya, maka Al-Quran akan menolaknya ke dalam neraka. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa shahwata fashaffi'ni fih. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fih. Qala fayashfa'ani lahu. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, ya Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula berkata, ya Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam, yakni dia sentiasa membacaku dalam solat sunat pada waktu malam, maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya memberi syafaat kepada orang itu. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, ya Rasul, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula berkata, ya Tuhanku, aku telah menahannya dengan tidur pada waktu malam, yakni dia sentiasa membacaku dalam solat sunat pada waktu malam, maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya memberi syafaat kepada orang itu. An Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sayyidina Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya dengan perantaraan kitab Allah, dengan perantaraan kitab ini, yakni Al-Quran, Allah telah meninggikan darjat ramai orang dan juga telah merendahkan darjat ramai orang. Yakni Allah meninggikan darjat orang yang beramal dengan Al-Quran di dunia dan akhirat, dan dia menghina orang-orang yang tidak beramal dengannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dengan perantaraan kitab ini, yakni Al-Quran, Allah telah meninggikan darjat ramai orang dan dia juga telah merendahkan darjat ramai orang. Yakni Allah meninggikan darjat orang-orang yang beramal dan membaca Al-Quran di dunia dan akhirat, dan dia menghinakan orang-orang yang tidak beramal dengannya. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dan hidayah untuk memperbanyakkan baca Al-Quran, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita Allah uji kita dengan musibah ini. Perbanyakkanlah banyak baca Al-Quran. Paling kurang selepas mayang kita ambil masa 5 minit je untuk baca Al-Quran. InsyaAllah Allah SWT akan pelihara kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illallah.